الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم وعليهم أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Amma ba'd. Yang saya kasihi pengacara majlis yang berusaha, Ustaz Zaki, pengurus ataupun pentadbir pusat tahfiz ad-diniyah, tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa, pelajar-pelajar yang dikasihi dan dirahmati Allah. Alhamdulillah saya dapat bersama dengan tuan-tuan pada malam ini. Saya bertolak daripada Pulau Pinang tadi pukul 2.30 petang kerana ada jenazah saudara saya meninggal dunia mengejut kena serangan jantung. Terpaksa menguruskan jenazah tersebut, kemudian terus bertolak ke sini. Saya tak laju, tuan-tuan. Menantu saya bawa 18 ya. Tak boleh tidur saya, tuan-tuan. Nak bagi sampai juga 7.30 tadi, lewat sikit lah. Boleh no? Terangkat lah. Dan kita, apa yang kita nak bicara? Tajuk tak bagi? Tajuk apa? Tajuk dia ikut suka. Ikut suka aku. Kita menyambut Ma'al Hijrah ni, tuan-tuan. Hijrah ni, tuan-tuan, kita sambut tiap-tiap tahun. Tapi tahun hijrah ni Nabi, tuan-tuan, tak sambut. Sebab zaman Nabi tak ada tahun hijrah. Sebab yang sambut tahun hijrah, yang buat tahun hijrah bukan Nabi SAW. Tapi yang buat ialah zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Maka dia ni, tuan-tuan, bid'ah. Betul tak? Nabi tak buat, tapi dibuat oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Ketika tu, tuan-tuan, sahabat ni berkumpul. Ada sahabat kata, wahai Amir Mukminin, orang Yahudi ada tahun, orang Nasara ada tahun, orang Cina ada tahun, kita orang Islam ni tak ada tahun. Tahun kita sendiri. Lalu Sayyidina Umar kata, kita nak buat macam mana tahun kita ni? Lalu seorang sahabat kata, kita buat ambil ketika Nabi SAW lahir. Ada seorang kata, kita ambil ketika mana Nabi SAW hijrah. Ada kata, kita ambil ketika Nabi SAW dilantik menjadi Rasul. Lalu Sayyidina Umar ni, tuan-tuan, yang disebut sebagai pendahulu wahyu. Apa yang dia cakap, wahyu yang turun selepas itu seiring. Tu hebat Sayyidina Umar. Sebab tu disebut Sayyidina Umar Al-Khattab dan Al-Faruq, yang boleh membezakan di antara yang baik dan salah. Ni hebat Sayyidina Umar. Lalu Sayyidina Umar kata, kita ambillah tahun orang Islam ni, ambil ketika mana Nabi hijrah. Sebab tu disebut Hijriyah. Kemudian sahabat kata, wahai Amir Mukminin, kita nak mula tahun kita ni, hijrah ni, Hijriyah ni, mula tu bulan berapa? Satu tu bulan apa? Ada sahabat kata, kita mulalah bulan Rabiul Awal Nabi lahir. Ada kata kita mula dengan Syawal lah. Ada kata kita ambil Ramadan. Ada kata Zulhijjah. Sebab bulan tu memang dah ada dah zaman Arab, orang Arab. Lalu Sayyidina Umar tentukan bahawa kita mula satu tu ialah bulan Muharram. Maka dimulalah satu di bulan, dalam bulan Hijriah ialah Muharram. Dan tuan-tuan kena ingat, bulan Hijriah ni setiap 30 tahun bulan Masihi, umur kita berganda lebih setahun. Kalau siapa umur dia 30 dalam bulan Hijriah 31. Kalau 60, 62. Maksud dia lebih 2 tahun. Maka tuan-tuan, alhamdulillah, kita sambut, disebut Ma'al Hijrah, bersama dengan hijrah Nabi SAW. Bila sebut hijrah, tuan-tuan ingatlah satu peristiwa.
ketika Nabi hijrah, tuan-tuan, Nabi beri ucapan yang dinukilkan dalam hadis 40, hadis arba'in. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ma hajara ilaihi aw kama qala. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Nabi kata apa? Setiap yang kita buat ni, tuan-tuan, dimula dengan niat. Urusan apa ni mesti dengan niat. Sebab tu, tuan-tuan, kalaulah, tuan-tuan, Nabi ucap tu ketika duduk ni, Nabi beritahu, sebab ada seorang pemuda, dia hijrah dengan Nabi, dia nak kahwin dengan seorang perempuan di Madinah nama Ummu Qais. Lalu Nabi kata, siapa yang hijrah kerana Allah dan Rasul, dia akan dapat Allah Rasul. Tapi siapa yang hijrah kerana dunia dan nak kahwin, dia akan dapat dunia dan nak dapat kahwin. Sebab tu, tuan-tuan, kita buat apa ni dengan niat kita. Ni, tuan-tuan datang ni niat apa? Niat nak tengok Ustaz Abdullah Khairi, boleh tengok dah, boleh balik. Kan? Kalau nak tengok Ustaz Abdullah Khairi, tengok dah, boleh balik. Ada yang Ustaz, aku datang ni nak record apa yang dia cakap, balik nanti aku nak hantam dalam Facebook. Ada jenis tu pada tuan. Kan? Ada record semua. Ada yang nak ambil maklumat. Ada yang nak datang ni kerana Allah, dia akan dapat Allah dan Rasulnya. Sebab tu, tuan-tuan, terletak pada niat kita. Dan alhamdulillah, tuan-tuan, bila kata niat ni, tuan-tuan, benda yang sangat penting dalam ibadat. Sebab tu niat mesti diikuti dengan cara yang betul. Niat betul, cara kena betul. Kan? Sembahyang, alhamdulillah, tapi kita sembahyang dalam tandas. Kan? Sembahyang tu, ni, nak sembahyang ni, niat dah betul dah, tapi tak sembahyang dalam tandas. Ataupun sembahyang tengah duduk berak, sambil duduk berak, cara tak betul. Ada orang sembahyang berak? Ada. Niat betul, cara kena betul. Kita nak sedekah, tapi duit yang kita sedekah tu duit curi, tak betul. Sebab tu, tuan-tuan, dalam ibadat, niat kena betul, cara kena betul. Bila cara betul, alhamdulillah, tuan-tuan, Allah terima. Sebab tu, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, disebut di sini apa yang kita nak hijrah. Maka Nabi kata, diriwayatkan oleh Ahmad, Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, hadis yang ke-14, dia kata apa? Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang hijrah ni, tuan-tuan, orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, itu hijrah. Dulu kita, tuan-tuan, buat maksiat, kan? Sekarang kita berhenti dah. Macam 2 hari lepas, ada seorang, tuan-tuan, tentera. Dia orang Gua Musang. Telefon saya lebih kurang pukul 2 pagi. Saya nak angkat, tak angkat. Sebab 2-3 kali. Jadi saya pun angkat juga. Takut benda ni kecemasan. Saya pun angkat lah. Angkat-angkat. Assalamualaikum Ustaz. Cara cakap tu memang gangster ni. Assalamualaikum Ustaz. Saya pun waalaikumsalam. Ada apa bang? Ni nak cakap dengan Ustaz dia. Sebab dia duduk lama di Kedah. Dia duduk dekat Kedah. Dia kahwin orang Kedah. Jadi cakap tu tak ada telo dah. Tak ada slang apa nama Kelantan. Ada apa ni? Pukul 2 pagi bang. Ya Ustaz ni, cakap dia. Boleh Takkan kata tak boleh kot? Boleh Ni Ustaz, saya ni gangster, tentera. Bila kata gangster tu, abang sekejap. Rupanya dia hantar WhatsApp kat saya. Saya pun buka WhatsApp dia. Bila WhatsApp, kita tekan dekat message, dia akan nampak gambar dia, betul tak? Tengok-tengok gambar badan tu, ni berketul-ketul ni. Ni sayap, ni sayap. Tengok-tengok, memang gangster semua. Ni badan. Dia pakai seluar pendek, tomoy. Saya tengok, abang memang gangster. Ustaz, saya berzina biasa. Sekarang masih minum arak. Ustaz, saya yang paling dahsyat, saya pergi cari seorang India. India ni, tuan-tuan, dia tak bayar. Dia bagi tahu, dia tak bayar hutang. Saya buat macam mana? Saya pergi ke India tu, saya potong telinga dia. Bila potong telinga dia, jahatnya saya Ustaz, saya buat kering. Saya buat kering kan tu, telinga tu. Telinga tu dia buat bagi kering. Kemudian saya tepuk lubang tu, saya jadikan telinga kering India tu rantai saya. Dahsyat tak? Oi, telinga oi. Tuan-tuan tengok pakai. Telinga ni, telinga kalau Melayu tak buat India oi.
Memang jahatnya. Ustaz, saya dengar ceramah Ustaz melalui YouTube. Ustaz cerita pasal mak dan ayah. Saya tersentuh Ustaz. Saya berubah Ustaz. Baru berubah 2 hari. Alhamdulillah, saya tak pernah semayang. Kemarin saya balik Ustaz, saya nak semayang maghrib. Pakai kain, ampas dadah, kemudian duduk atas 3 saja, angkat takbir. Habis semayang, isteri saya tanya saya bengang isteri saya. Isteri saya kata apa? Abang dah beli ke kain kapan? Sebab tak pernah semayang. Malam tu semayang. Dia kata nak mampu hebat. Aku punya saya punya geram lah Ustaz. Dia kata suruh beli kain kapan dia duk perli kita dah berubah. Lepas tu abang berdoa, saya marah dia. Last sekali macam mana? Isteri saya menangis. Saya kata alhamdulillah tangisan tu menandakan dia seronok sebab abang dah berubah. Berapa umur abang? 27 tahun, muda lagi. 27. Anak ada tak? Ada seorang. Saya kata abang, hidayah milik Allah. Hidayah milik Allah. Sebab tu tuan-tuan, dia boleh tinggal. Saya kata abang, pertama sekali abang nak buat, abang pergi belajar baca Quran. Dia kata Ustaz, saya boleh baca Quran. Saya orang Gua Musang. Betul ke? Cuba baca tengok. Dia pun baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Dia baca Fatihah tu sedap. Saya kata ni bukan orang cantalan seorang. Maksud dia orang yang hebat. Tapi dia buat maksiat. Saya kata abang, tak apalah. Abang kalau ada masalah sekarang pukul 2 bang. Saya nak tidur bang. Esok pagi kita WhatsApp. Abang telefon lah. Janganlah pukul 2. Agak-agak patutlah aku pun ada bini juga. Oh, tu minta maaf Ustaz. Terima kasih Ustaz. Nanti kita telefon lain. Dia kata, okey bang, terima kasih. No? Lepas tu, alhamdulillah pagi tadi dia hantar mesej. Ustaz, inilah pagi pertama saya pergi sembahyang di masjid, sembahyang subuh. Maksud dia tak pernah sembahyang Jumaat, tak pernah sembahyang tuan-tuan. Allah. Sebab tu tuan-tuan tengok, hijrah dia apa? Kamu tinggal benda yang dilarang. Kalaulah kita dulu pernah buat maksiat, alhamdulillah. Sebab tu kata Imam Ghazali, apabila umur manusia di 40, dia jauh daripada rumah Allah, mungkin hidup dia akhir hayat dia neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalau kita dah umur 40 tuan-tuan, cuba tengok. Kita masjid pun tak datang lagi, tak tahulah. Kalaulah kita umur 40, alhamdulillah kita dah dekat dengan rumah Allah. Itu hebat dah tu tuan-tuan. Allah akan kekal dalam rumah Allah. Tuan-tuan tengok. Tuan Guru Nik Abdul Aziz, rumah dia sebelah masjid. Tuan-tuan tengok. Bila sebut Tok Guru je, kita ingat hari Jumaat dia meninggal. Tuan-tuan tengok. Tok Guru Haji Ahmad Tuan Husin. Jadi Mak Tuan Husin ni Tok Guru di Pulau Pinang. Cukup hebat tuan-tuan. Bapak dia Tuan Husin. Tok Guru Haji Ahmad Tuan Husin tu pagi subuh hari Jumaat dia angkat takbir. Allahu Akbar, jatuh. Pagi Jumaat dia tak larat dah, dia bangun juga. Allah, jatuh. Isteri dia nak pegang dah. Dia kata jangan pegang, dia kata. Kalau aku pegang nanti batal wuduk aku. Aku tak nak mati tak ada wuduk. Lepas tu isteri dia tak pegang. Bila isteri dia pegang, anak datang. Anak datang ajar mengucap, meninggal. Meninggal pagi Jumaat dalam keadaan mengucap, dalam keadaan berwuduk. Tuan Guru Haji Ahmad Tuan Husin. Tengok Tuan Guru Haji Harun Din. Mati pun hari Jumaat. Tapi Tuan Guru Haji Abah Harun Din hebat. Dia mati 2 hari Jumaat. 2 hari Jumaat. Sebab mati dia mereka, kita dah Jumaat. Betul tak? Mereka 12 jam kan. Kemudian baru Jumaat pula. 2 kali Jumaat. Hebat lah tuan-tuan. Tu pun orang hina dia. Orang kata macam-macam. Allahu Akbar. Sebab tu tuan-tuan, kita tinggal benda maksiat. Ini satu hijrah kita. Satu lagi yang saya nak sebut lah tentang bab maksiat ni tuan-tuan. Kita kadang-kadang sembahyang kita ni, kita tak nampak benda yang kita buat tak betul. Sembahyang kita, kalau boleh tuan-tuan, kakak-kakak, kalau dah buat dah, kita kena buat. Kadang-kadang takbir Allahu Akbar, itu biasa. Allahu Akbar. Ibadat ni tuan-tuan, niat betul, cara kena betul. Kalau ada yang tak betul, buang. Ni tak elok. Allahu Akbar. Kita mengaji pondok, kita kena ada khasat ta'arud ta'yin. Hajar aku semayang maghrib 3 rakaat, menjadi imam ataupun makmum kepada Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Kalau ikut Imam Syafi'i kena niat serentak. Hajar aku semayang maghrib 3 rakaat, ikut imam kena Allah masuk. Tuan-tuan kena bezakan niat dengan ingat. Niat ni terlintas. Jangan saja aku semayang maghrib, itu bukan niat, itu ingat. Beza dia. Saja aku itu ingat.
Niat ni terlintas. Aku datang tu, duduk. Sebab tu imam membeli kata, bila berdiri tu datang daripada rumah, masuk masjid, tu kira niat tu. Kita datang masjid nak semayang lah. Ada dah datang masjid nak curi tabung? Tu niat lain dah. Datang masjid nak semayang maghrib tu. Berdiri, Allah dia. Tapi Imam Syafi'i kita kena serta. Allahu Akbar. Niat, bukan ingat, niat. Kalau ingat saja aku semayang. Tu, bila macam tu, jadi problem. Kita banyak ingat. Bila ingat nak masuk tu, qasad ta'arud ta'yin tu jadi Allah Akbar. Tu. Kalau ada, tolong buang. Tak mau. Tuan-tuan dah gelar apa? Saya kita tengok Aisyah lagi. Macam-macam ada. Ada yang Allah nak ambil tu, qasad ta'arud Akbar. Ada yang Allah. Ada yang otrome pada Allah. Gelak apa? Saja Aisyah kita tengok. Macam-macam ada. Bang, kalau boleh. Bang, benda ni tak elok dalam ibadat. Buang. Hijrah buang. Tak mau. Allahu Akbar. Tengok tempat sujud. Ada orang sembahyang tengok merata. Tapi tuan-tuan duduk depan Kaabah. Sunat tengok Kaabah 20 pahala. Allahu Akbar depan Kaabah. Tengok. Bismillahirrahmanirrahim. 20 pahala. Datangkan sayu menangis. Air mata tu memadam api neraka kita. Tengok Kaabah. Saya pernah depan Kaabah. Allah Akbar semayang. Orang Turki lalu segak tuan-tuan. Yang bismillah Allah Akbar. Dia tadi sebut kaf, dia sebut ca. Akbar dia akbar. Kalau mereka talbiyah, mereka kata apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wal ni'mata lak wal mulk la syarika lahu. Itu Turki. Allah, saya tengah semayang ni. Allahu Akbar. Dia duduk depan saya, perempuan. Rupanya terbatal wuduk. Dia bawa air tuan-tuan, air mineral, air itulah, air Zam-Zam tu dia ambil. Kita ada Allah, dia tengok Kaabah ni. Dia angkat tu, angkat betul saya pun. Tak tengok rugi tu. Oh, ustaz pun terganggu. Terganggu tuan-tuan. Tapi sunat macam mana? Kalau depan Kaabah tengok Kaabah. Kalau bukan depan Kaabah tengok tempat sujud. Ni Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan pejam mata makruh. Pejam mata makruh. Kalau pejam mata, benda yang kita lupa kita akan ingat. Betul tak? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kereta kunci tak? Ada ustaz balik Mesir jadi imam tu. Kereta dia baru beli tuan-tuan. Honda baru. Bismillahirrahmanirrahim. Dia teringat kereta tak kunci. Dia boleh masuk dalam poket tu. Kami kata, bunyi dah. Betul tuan-tuan. Dia boleh tak batal macam. Tak batal. Tapi khusyuk tak ada dah. Kita tak nak macam tu. Allahu Akbar. Tengok tempat sujud. Jangan pejam. Benda yang lupa ingat. Tak percaya tuan-tuan pejam. Allahu Akbar. Lah, kunci tadi cari tak jumpa ni. Oh, atas kepala almari. Betul kan? Sebab tu tengok tempat sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan tengok mata. Pernah di kampung saya ada seorang tuan-tuan, dia semayang, dia tengok ni. Masa tu semayang Jumaat, habis semayang Jumaat, dia semayang ba'diyah Jumaat, solat sunat. Kami masa tu duduk doa, dia semayang di belakang. Habis Allah bismillah, duduk tahiyat. Tahiyat tu asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kan. Orang habis doa pakat bangunlah. Tengok dia macam tak semayang. Sebab asyhadu an la ilaha. Pakat lalu depan dia. Bila lalu depan dia, dia pun angkat tangan. Dia tak bagi lalu. Orang ingat suruh salam. Pakat salam. Nak habis 400 orang tuan-tuan bayar tengok lengoh. Sebab tu tuan-tuan, kalau ada yang ni, hijrah buang. Benda ni yang tak betul, kita tengok tempat sujud. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kadang-kadang ni kita buat ibadat, cara kena betul. Macam mana? Ni mulut ni tak nak. Kadang-kadang ada orang tuan-tuan bercakap dengan manusia elok. Assalamualaikum ustaz, lama tak jumpa ustaz. Tapi semayang problem. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Oh, buang. Tak mau. Hampa gelak. Apa lagi kita tengok? Lagi macam-macam ada. Tak mau macam tu. Allahu Akbar. Ni,
kita bercakap dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Cakap elok-elok. Tuan-tuan bayang kalau lah bercakap dengan abang kita, dengan ustaz kata abang Haji. Ustaz, alamak tak jumpa. Okey, datang dengan ustaz Abdullah ni. Ustaz, lama aku pun menampak tu. Ni dengan Allah ni, dengan Allah. Cakap elok lah. Pernah saya pergi Kuala Nerang, tuan-tuan. Ni ada seorang tu jumpa saya, Ustaz, kami panggil lama dah ustaz tak datang. Tapi alhamdulillah lah ustaz datang. Cakap elok. Imam semayang, dia duduk sebelah saya. Allah, saya pun Allahu Akbar. Dia Allah Akbar. Saya kata ni pelik dah ni. Ni pelik dah semacam dah. Amin. Dia pun amin. Kita pun Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tiba-tiba dia bercakap dengan saya elok. Ni dengan Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Kita ada Ar-Rahman dah. Dia doa. Kita dengan kita. Yang paling teruk wala tototo. Wala tototo. Kita dah wala dhalin dah dengan kita. Wala tototo. Wala tototo. Bang tak mau. Ni benda ni kalau buat ibadat ni biar niat betul, cara betul. Kalau tak betul, hijrah bang. Kita tak mau dah. No? Yang paling teruk tahiyat lah. Asyhadu an la ilaha. Kita dah asyhadu an la, kita dah tengok Allah Akbar. Lepas tu dia duk. Tuan-tuan, Imam Hanafi dia suruh tulis. Kita Syafi'i janganlah. Dah habis asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia ada. Kita duk tengok. Bila nak habis ni tuan-tuan. Ganggu bang. Ibadat ni jangan ganggu orang. Sebab tu Nabi kata bila sembahyang biar yang kita boleh dengar. Ni orang perempuan kadang sembahyang Allah. Apa dia baca? Kata bunyi punya kuat. Tak payah. Kita dengar sudah tuan-tuan. Sebab tu kena mengaji. Allahu Akbar. Ni tahiyat asyhadu an la. Tapi pernah berlaku tuan-tuan. Ada seorang tu imam. Dia asyhadu an la ilaha illallah. Nyamuk gigit. Belah ni letak belah sini tuan-tuan. Sebab takut tak terangkat. Sebab tu kita kena faham. Kalau ada macam ni, buang-buang hijrah. Tak mau. Benda ni nampak simple. Tapi kalau buat, kena berhenti dah bang. Sebab disebut apa? Hijrah ni benda yang dilarang oleh Allah. Kita tengok buat. Satu lagi apa? Sembahyang tak tinggal, rokok isap. Saya nak tanyalah kakak. Rokok haram makruh? Haram lah, hampa tak isap? Tanya orang lelaki. Rokok haram makruh? Makruh tengok. Wajak tu. Makruh. Tak apalah kata makruh lah. Saya selalu bagi analogi ni. Buah petai tu makruh. Sebab tu Nabi pernah ada sahabat makan buah. Makan tu bawang. Bila makan bawang tuan-tuan, Nabi angkat takut Allah. Nabi kata, wahai Huzaifah. Ni kau bagi dia belakang sikit. Makan bawang. Jadi sahabat ni, Huzaifah kata belakang sikit, sahabat di belakang. Nabi angkat takbir, bau lagi. Huzaifah bagi tahu dia belakang sikit. Belakang lagi. Akhirnya sampai dekat bakit. Makan bawang lah. Makruh. Sebab orang Arab makan sungguh tuan-tuan, bawang tu ambil macam tu lah. Kita makan sikit lah kan. Bawang tu makruh. Nabi suruh belajar belakang. Ni kita ni rokok ni katalah makruh. Saya nak kata buah petai makruh. Tuan-tuan makan buah petai dengan jengkol. Tahu jengkol? Jengkol ni orang Jawa tu jengkol. Orang utara kata buah genuk. Buah kerdas. Buah kedah. Tuan-tuan try makan. Makan maghrib, tuan-tuan jadi imam. Walau orang belakang pengsan habis tuan-tuan. Dia punya bau dia tu lebih kuat daripada jering, lebih kuat daripada petai. Begitu juga derian tuan-tuan. Cuba tuan-tuan makan derian, tuan-tuan jadi imam. Alhamdulillah. Tuan-tuan telan. Jangan lepas. Tuan-tuan buat telan. Dia keluar ke hidung tuan-tuan. Lagi dahsyat. Tak percaya try tengok. Sebab saya pernah buat. Nak sembahyang maghrib, petang tu makan derian. Tu yang apa panggil musang king tu. Oh dia punya gas dia tu kuat. Jadi kita nak terbabas. Jangan keluar. Telan. Bila kelan, dia keluar ke hidung. Member makmum.
Kita perasalah menunjukkan bahawa mereka nak tutup, tak tutup, nak tutup, tak tutup. Punya dahsyat. Itu derian. Ni tambahlah rokok. Tuan-tuan, petai juga makruh makan. Petai. Kita cicak sampai belacan. Belacan makruh. Tapi ambil petai, cicak sampai belacan, bubuh dalam mulut, kita baca apa? Dahsyat-dahsyat kita pun teruk, kita baca bismillah. Betul tak? Tak? Bismillahirrahmanirrahim. Rokok ada bismillah tak? Makruh Tuan-tuan yang isap rokok, pernah tak baca bismillah? Tak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ada tak? Ada. Pokoklah ada orang bandar seri apa? Selayang ni. Kalau isap rokok baca bismillah, gila babi nama dia. Saya tak pernah jumpa orang isap rokok. Walaupun makruh. Menunjukkan haram bang. Bang, benda yang dilarang hijrah buang. Kita buang tuan-tuan. Tak mau dah benda ni kan. Sebab kita nak ibadat ni tuan-tuan. Niat betul. Cara kena betul. Nak sembahyang. Sembah Allah. Allahu Akbar. Mulut kita kena elok. Kan? Nabi orang makan bawang. Dia halau. Sebab tu tuan-tuan. Ibadat ni. Kalau ada yang dilarang, jangan kita buat. Kita nak supaya Allah terima kita. Yang kedua apa? Nabi kata, Al-muhajiru man hadara sayyi'at. Orang yang hijrah ini, orang yang meninggalkan kejahatan. Tadi yang dilarang, ini kejahatan. Dulu kita apa? Suami yang degil. Suami yang bengis. Kena buang. Kita, anak yang engkar perintah mak ayah. Ni adik-adik ni, saya nak tanya. Siapa sini ada mak ayah ni? Angkat tangan. Ni pelajar apa? Pelajar adiniah. Berapa orang semua? Amat. 14 orang lah. Siapa sini mak ayah dia meninggal? Ada. Siapa sini mak dia meninggal? Ayah meninggal tak ada? Siapa dia meninggal? Hantu lah tuan-tuan. Saya nak tanya lah 2, 4, 6, 7 ni. Siapa yang ayah dia datang hari ni, dia cium tangan mak ayah dia? Ataupun ayah dia datang selalu kat sekolah ni, dia akan cium tangan mak ayah dia. Cuba angkat tangan. Tengok mana? Siapa sini bila cium, ayah dia akan cium dahi mak dia. Dia. Cium mak dia jadi kot lain lah tuan-tuan. Siapa sini ayah dia cium dahi dia. Seorang, 2, 3, 4. Okey dah tu. Bang, kalau ada di kalangan kita ni anak yang tak soleh, tuan-tuan, kita hormatlah mak ayah kita. Sebab saya nak cerita, saya selalu cerita dalam YouTube, kan? Hebat saya bukan kerana saya. Hebat saya kena ayah saya. Ayah saya tok guru. Orang utara kata cengeng. Tahu cengeng? Cengeng ni kira bengis. Cengeng semua. Ayah saya ni suara dia kuat. Sekarang ni 79. Kalau cucu lari dia hum dia. Tu baru hum. Kalau dia tu aku. Dia cucu takut. Tapi dia friendly. Tapi memang dia bengis tuan-tuan. Dia bengis kalau tak kena pada tempatnya. Contohnya kalau tak semayang. Mati tuan-tuan. Tak semayang, siap. Semayang jemaah, dia cukup kait sangat cukup penting semayang berjemaah. Saya cerita dalam YouTube tuan-tuan tahu kan. Saya dulu masa umur 12 tahun, 13 tahun. Ni adik umur berapa? 15? 13? Besarnya kau. 13 tahun. Alhamdulillah. Bapak tinggi. Mak. Dua-dua tinggi. Ayah tinggi. Spesies kan bagus ni. Saya kan umur 11 tahun. Ini. Tapi saya cakap pandai. Cakap pandai tu terbawa sampai sekarang. Cakap memang pandai lah. Kalau saya cakap tu, kawan-kawan saya boleh pengaruh. Saya pandai cakap, pandai lah. Pandai lah. Saya pandai. Bukan kata kelendong. Pandai cakap. Kalau habis kelas, oi, jom kita mandi sungai. Mandi sungai ni kira mandi, orang utara kata mandi ban. Parit ban tu. Kami mandi sungai lah. Mandi sungai tu tuan-tuan, dia kata, boleh ke mandi? Kami tak pandai berenang. Saya kata tak pandai tak apa. Aku boleh berenang. Kalau hampa lemah, aku selamat. Tu aku selamat tu maksud dia, hampa mati aku selamat lah. Tu cakap pandai tuan-tuan. Depa ingat kalau depa lemah saya selamat lah. Maksud dia bukan saya nak menyelamat mereka. Maksud dia depa mati saya selamat. Ni bawa ni ikut ni. Dia orang tak pandai berenang, saya duduk di atas pokok. Masa tu mandi umur 11 tahun. Swimming without trunk.
Memang tak pakai baju. Bogel lah tuan-tuan. Biasalah dulu kan, kampung. Dulu atas, terjun. Syup, somersault. Macam Pandarella Lenong. Kalau zaman tu, saya menang tuan-tuan. Olimpik. Ni, terjun ni, telanjang. Tuan-tuan jangan bayang hang teruk dia. Dia duk bayang apa yang duk goyang. Teruk dia. Dia bayang. Tak pakai baju. Kawan-kawan ni main acik kejar-kejar ni. Kejar. Dia tak boleh berenang. Jalan. Saya ni duduk kejar-kejar. Saya boleh berenang di bawah air tu macam ikan sepat. Tak dapat tangkapnya. Zaman tu lah. Zaman sekarang ni kalau dia timbul balik. Tak boleh buat apa tuan. Kan? Dia orang kejar saya. Syuk. Bila syuk, dia orang tak pandai berenang. Dia orang berselam juga. Syuk. Hei, kenapa selam? Ini benda yang pelik. Saya pun angkat kepala. Angkat-angkat kenapa dia orang tak selam. Rupanya bapak saya duduk atas tebing dah. Duduk tunggu lah. Dengan muka macam jebon. Dengan belakang tu wire telefon. Wire besar ni, telefon tu. Dia lipat dua. Dia letak di belakang. Naik! Dia kata, naik tu! Semua pakat naik. Saya tahu dah. Ayah! Tak mau ayah. Tahu dah, naik. Mampu ya. Mesti dia baginya. Naik-naik. Tuan-tuan bayanglah, swimming without trunk. Tak pakai baju bang. Ni, wire telefon ni. Naik-naik dia bagi. Ciak tu terlekat. Lekat dua dekat punggung. Wire telefon bang, dalam tu ada kuprum. Kena keluar kulit. Berdarah ni. Ayah! Piak! Kali kedua, 4. Sebab 2 dalam 1. Dia lipat kan? Piak! 4. Dia bagi kali ketiga 6. Punggung ni tak ada dah. Tak ada ni. Kulit tak ada dah. Ayah sakit! Balik! Lari balik. Lari. Macam penguin. Lari telanjang tuan-tuan. Sampai rumah. Balik bang! Mak. Kena tibai. Ayah bagi berapa? 3. Mai aku tambah 2 dia dah. Mak dulu tuan-tuan. Mak dulu kena rotan nak tambah. Tuan-tuan tahu tak kenapa saya kena rotan? Bukan kerana mandi sungai. Kerana pukul 4.30 sampai pukul 6 saya mandi. Saya belum solat asar. Saya tak semayang asar. Kemudian saya bawa kawan-kawan tak semayang sama. Kepala dia siapa? Aku lah. Tu yang kena teruk tu. Yang lain balik saya kena. Allahu Akbar, sakit ni. Kemudian semayang asar, habis semayang asar, semayang maghrib. Lepas semayang maghrib, tuan-tuan, semayang isyak. Semayang tak boleh duduk, sakit bang, diri je dah. Allahu Akbar. Tuan-tuan, lepas semayang isyak, biasalah mak ayah akan pujuk. Khairi, mari makan. Tidak. Kita apa? Makan. Sakit, mingkuk tahu tak? Abang gelap abang, sama yang abang pun. Protes kan? Okey oh. Mainlah makan. Okey abang, duduk tak boleh. Duduk tak boleh. Ni nak duduk apa? Punggung ni, kulit tak ada lah. Ni, isi ni merah ni. Keluar air bisa. Nak duduk ni, dia berdenyut ni. Nyut. Bukan kemut bang, berdenyut bang. Nyut sakit ni. Nak duduk tak boleh. Makan. Makan. Habis makan, dah sembahyang semua dah. Pergi tidur. Kita pun masuk tidur. Nak tidur melentang tak boleh. Sebab sakit. Pakai kain ni melekat tu dekat kain tu. Kan? Last kali macam mana? Tidur menerak. Allah, sakit. Siapa yang tahu? Nyut tak boleh tidur bang. Pejam juga nak pergi lena. Tak boleh lena. Wire telefon. Adik, mai try tengok. Sakit lah. Nyut pejam mata tak lena. Ketika pejam mata tak lena tu, seorang lelaki masuk. Lelaki tu umur 48 tahun. Dia tolak pintu. Bunyi orang kampung. Tolak. Saya pun dengar lah. Ayah aku tu. Dia masuk, dia bawa sebotol minyak ni. Dia bawa, dia duduk sebelah saya. Saya tahu dia duduk sebelah saya. Dia selok kain tu, tengok punggung saya ni tak ada kulit. Isi semua ni.
Wahai ibu, wahai bapa, masa mana kalau kita buat anak kita, kita pukul anak kita nak kenang anak kita. Masa anak kita tidur je tak? Tuan-tuan jangan bohong. Kan? Masa duduk tidur tu, ni, dia selok, tak ada kulit. Dia celup tangan dalam minyak. Dia sapu. Ketika dia sapu, dia kata apa? Ya Allah, aku buat zalim ke anak aku, ya Allah. Kalaulah aku buat ni kerana dosa aku, ya Allah, ampun dosa aku, ya Allah. Menangis tuan-tuan. Dia sambil sapu menangis. Saya duduk dengar, hang balon aku, hang teriak no. Hang tak tahu ke aku ni sakit tak kira lah. Menangis bang. Bila dah habis tuan-tuan, dia tutup. Habis dia tutup, dia duduk di sebelah saya. Dalam keadaan duduk antara dua sujud, dia angkat takbir. Allahu Akbar. Terus dia sujud. Ketika dia sujud, saya dengar, Allahumma Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kau jadilah anak aku ni, pasangan aku dan anak aku ni qurrata a'yun, penyejuk mata, ya Allah. Kau jadilah anak aku ni seorang pemimpin. Tuan-tuan ni tengok, kemudian dia angkat takbir, dia bagi salam. Dia kata, ya Allah, aku buat anak aku bukan kerana aku nak buat, ya Allah, tapi kerana dia tinggalkan sembahyang asar, ya Allah. Supaya esok dia dewasa, dia ingatlah bahawa tinggal sembahyang ini rotan dunia. No, akhirat esok lagi dahsyat. Saya duduk dengar, Masya Allah, ni ingat sampai sekarang. Kerana apa? Doa ayah. Sebab tu wahai ibu, wahai ayah, kalau kita ada anak, kalau perasaan bengih yang ada kat kita, jangan bang, doa banyak-banyak anak. Hijrah itu. Kita doa anak kita, sebab anak kita ni dia akan membesar. Doa seorang ibu dan ayah mustajab. Tambahlah anak yang ada mak ayah. Adik doa banyak-banyak adik. Jangan lupa doa apa untuk mak ayah kita. Siapa ingat? Rabbil fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Tapi banyak kita ni kadang-kadang dia doa berjamaah, dia tak tahu nak tukar dhamir. Rabbil firlana wali walidina warhamhum kama rabbauna sighara. Kalau seorang, Rabbil fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Tapi jamak tukar elok-elok. Kadang-kadang jadi imam, kita tahu dia baca silap. Rabbil firlana wali walidayna warhamhuma kama rabbayani. Dia campur semua. Bagi betul. Rabbil firlana wali walidina warhamhum kama rabbauna sighara. Doa tuan-tuan untuk anak. Kalau ada di kalangan bapa yang bengis, sudah hijrah. No? Saya nak tanya kakak-kakak, siapa sini suami dia bengis? Semua tak mengaku. Sebab apa? Duduk di depan. Balik sekali naik kereta, pakai tak balik lah tuan-tuan. Bang, ingat, kita nak ubah isteri kita, anak kita. Dalam psikologi kita, saya psikologi, jangan ubah orang, ubah diri kita. Kita akan ubah orang. Ni banyak kita tuan-tuan nak ubah orang, tapi kita tak ubah diri kita. Kita semayang sunat pun tidak. Dia nak suruh orang semayang sunat, orang tak semayang je. Kita nak suruh anak kita baik, kita suruh, takkan ubah. Kita ubah diri kita. Macam mana? Bang, saya ada isteri. Isteri saya mamak. Tuan-tuan tahu mamak? Mamak tahu kan? Yang cakap lama tak jumpa, jangan buat leceh. Cakap sepatah, golek 5 patah. Itu biasa. Mamak kan. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, bapak mertua saya ingat. Bapak mertua saya mamak. Ni ketika mana kan, ni pak mentua saya ada sebelah orang anak. Sebelah orang anak tuan. Tapi bila balik Khairi ni dia nak balik raya keempat, nak hampa tolong simpan nak apa-apa pun. Dia cakap tu ingat tuan-tuan. Lah pernah ketika nak kahwin tuan-tuan, saya ingatlah. Dia pegang tangan saya. Dia tutup bilai. Uzawwijuka amar Allah. Aku nikahkan dikau dengan anak aku dengan mas kahwin dia. Kita pun aku terima. Tuan-tuan tengok, kita ubah diri. Saya cium tangan dia. Kemudian saya pegang muka dia, saya cium pipi dia. Cot. Mamak ni tuan-tuan, jarang anak cium. Tak percaya, tuan-tuan tanya. Ni saya pegang cium ni, cium tangan, cium pipi dia. Cot. Kena cium. Tokoyak punya tu. Dia panggil baba, kenapa menangis? Dia kata, aku ada sebelah orang anak. Seorang pun tak pernah cium pipiku macam hang. Tu yang dapat tanah 2 ekar. Tu strategi tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan,
Nak ubah orang, ubah diri kita. Kita ubah diri kita, kita ubah anak kita. Isteri saya, alhamdulillah, kita nak ubah dia macam mana? Bang, orang perempuan ni tuan-tuan paling lembut di dunia. Tapi kita tak tahu. Sebab tu disebut perempuan ni seperti mana tulang rusuk yang bengkok, kita yang tegang ni. Jadi macam mana nak lembut dia dah? Tarik slow. Kalau tarik, kita lepas. Pang, dia bagi kita. Jadi macam mana? Kita kena ubah diri kita. Ubah macam mana? Bang, mulut kita bang. Orang lelaki ni jarang puji. Betul tak? Jarang. Ada tak? Abang makan puji. Kita kena ubah. Jawab dah. Dah. Belum lagi aku tanya. Dah. Bang, terai bang. Kalau makan puji. Sedap asam pedas hari ni. Seronok. Pernah tak kita puji? Ni makan. Asam pedas ni lori garam tumpah. Tengok mereka gelak tu. Maksud dia mereka buat lah tu. Apa salahnya? Yang sedap asam pedas hari ni. Mereka masak 3 jam. Kita makan 5 minit. Seronok lah. Sedap kita. Sedap. Seronok. Betul tak? Kak, suami puji tak? Puji no? Betul kan? Sedap asam pedas. Kalau dia puji, seronok kita. Sedap asam pedas hari ni. Bila puji tu, seronok. Orang perempuan ni kembang lah. Pagi esok asam pedas. Lusa asam pedas. Bulan asam pedas. Sebulan asam pedas. Ciret tu. Ini puji pun tidak. Bang, ubah bang. Terai sekali abang puji. Saya cerita pengalaman. Saya psikologi, PhD saya psikologi. Macam mana? Saya nak ubah isteri saya. Saya buat macam mana? 29 hari bulan 3 saya cerita dalam YouTube hari jadi isteri saya. Saya balik-balik ceramah, lupa beli hadiah. Orang lelaki guna lidah. Hebat kita. Sebab orang lelaki ni jarang guna. Saya balik-balik dia duduk tidur. Yang, ada apa abang? Abang sayang yang. Ucapan tu dah 35 tahun dah saya kata. Bang, satu ucapan lagi. Yang, kalau tak ada yang, siapa abang? Ada ucapan ni. Kalau tak ada yang, siapa abang? Menangis dah. Mamak menangis. Apa tak tahu? Rupanya saya ingat tuan-tuan pengorbanan isteri saya. Dia ingat balik ketika kahwin umur 20 kahwin dah. 20 kahwin dah. Masa tu naik kapcai. Ingat lagi. KW 2471. Kapcai C470. Naik tu. Polis ni seat ni. Dia duduk belakang. Sampai trafik light saya akan laju. Merah. Dia woi, syok. Zaman tu lah. Hampa gelak macam pernah buat apa. Woi, syok tuan-tuan. Lah ni tak ada apa. Kan? Bini kata, bang, kita ni naik kapcai ni lama dah. Abang tolak lah kapcai ni. Tu nak beli apa? Abang ambil kancil, dia kata. Abang tak ada duit, gaji berapa ratus ya. Abang, duit yang abang bagi saya simpan setiap bulan. Abang, dalam akaun saya ada 4,000 abang bayar deposit. Bulan-bulan abang tanggung. Kita pun ambil lah kancil. Kancil tu 660. Masa tu umur tuan-tuan baru 22. Kancil 660. Ni, remaja lagi. Kancil tu 660 tukar jadi turbo. Macam mana? Meter 24. Jadi 6 meter. Tapi tak fungsi pun. Nak bagi nampak turbo. Exhaust tu nak bagi nampak turbo, tukar lubang. Bila bawa tu, bunyi. Turbo. Bukan turbo, exhaust pecah, tuan-tuan. Spring ni potong. Spring. Sebab bagi nak nampak turbo. Kan dia rendam. Bila bawa tu. 4 tahun, bini duduk sebelah. Bang, ni kancil ke lori? Saya kata, orang lain kancil pun tak ada. Kita ada juga kancil. Syukurlah bang, 4 tahun dah bang. Abang tolak lah kancil. Ni bukan kancil bang, ni lori bang. Macam ni ya. Tu nak beli apa? Abang beli Honda City. Ni tak bohong tuan-tuan, ni pengalaman. Abang tak ada duit, tak apa. Abang tolak kancil, bayar deposit. Bulan-bulan, City tanggung. City dia. City tanggung. Okey, lain clear. Ambil Honda City, naik-naik. Kemudian saya masuk kerja kerajaan. Dapat duit KWSP. Hampir dekat 170,000. Hari 23 hari bulan 9, 29 bulan 3, hari jadi dia. Saya tempah Camry dekat sebulan lah.
Camry. City tu saya tolak lah. Akhirnya malam 23/9 bulan 3 tu, tuan-tuan, kita pun ambil Camry lah. Masa tu dia dah cikgu sekolah rendah. Saya parking depan pintu sekolah. Bagi dia keluar nanti, dia surprise. Kita pun tunggulah 2.5 dia akan keluar. Tunggu 2.5 tak keluar. 3.5 tak keluar. Rupanya dia mesyuarat. 3.5 tak keluar, muka macam jebon. Alah, suami ni tunggu isteri 2 jam macam 20 jam. Tunggu girlfriend 2 jam macam 2 minit. Ni, last kali pukul 4.5 tak keluar, 5 tak keluar, saya tekan horn. Pon. Pengetua. Camry siapa tu? Siapa suami siapa tu? Isteri saya tengok. Tuan abang dia mandi. Tuan pengetua, suami saya. Cepat keluar. Pengetua punya bagus. Isteri saya pun pegang beg lari. Tengok Camry baru. Terus terkeluar daripada mulutnya, Abang Camry. Dia lupa Abang Khairi. Abang Camry tu. Abang Camry semangat, excited kan. Sampai kat Camry tu dia buka pintu. Masuk. Boom. Dia tutup. Saya kata, ingat kancil lah. Ni Camry ni. Tutup belahan sikit tak boleh lah. Dia buka. I don't want to hear your letter. If you don't want to stay in my car, you get out of my car. Saya halau dia keluar. Saya tak teringat pengorbanan dia. Ketika saya naik motor Kapcai, siapa yang bayar deposit ambil kancil? Isteri saya. Saya ambil Honda City, siapa bayar bulan-bulan? City sebelah. Saya ambil Camry, saya lupa bang. Bila saya kata yang, kalau tak ada yang, siapa abang? Menangis dia. Tengok ucapan seorang suami. Bang, ubah bang. Terai tengok. Bila dia berletih ni, saya kata dia kuat berletih. Isteri mana tak kuat berletih? Saya nak tanya. Saya nak tanya adik-adik, mak kamu kuat berletih? Siapa mak dia kuat berletih angkat tangan? Belagak tangan aku. Bapak kamu kuat berletih bang? Orang perempuan ni dia akan bercakap mengikut psikologi 1 hari 26,000 perkataan. Sebab tu saya ceramah di depan, dia orang bercakap. Sebab tak habis lagi tuan-tuan. 26,000. Orang lelaki 7,000 lah. 7,000 lah tuan-tuan. Kakak tak percaya saya pergi balik naik kereta kan. Ni. Suami tanya lu, yang hari ni ceramah buat apa tu? Dia akan cerita daripada pagi tu bangun sampai ceramah. Cuba kakak tanya, bang, hari ni buat apa? Tahu dia kata apa? Tak ada apa. Sebab Zohor tadi dia dah cakap 6,998. Tinggal 2 patah ya. Tak ada apa. Itu biasa. Ni orang perempuan ni cakap banyak. Tapi kalau dia datang rumah Allah, dia mengaji agama, dia bercakap agama. Kita bangun subuh lewat, bang, bangun bang. Abang tidur dengan kain selimut. Selimut abang seperti mana kulit babi. Tengok, orang yang agama. Tapi kalau tak ada agama, kita bangun-bangun, bang tidur bang. Kita kata babi pun babi lah bang. Sebab tu orang perempuan ni, dia cakap banyak, tapi tak apa, ajar agama. Ni, berletih. Isteri mana tak kuat berletih? Ada seorang tuan-tuan cerita, ni, dia balik kerja, isteri berletih. Balik kerja lah, isteri cakap, dia bengang tuan-tuan. Dia balik kerja, isteri berletih. Dia balik kerja, isteri berletih. Isteri dia berletih lah, dia pun balik kerja lah tuan-tuan. Dia bengang tuan-tuan, dia cerita, dia gali lubang. Gali dah dalam, dia bawa isteri dia kuat berletih ni, pukul 12 lebih, sampai kat lubang dia tolak. Jatuh dalam lubang tu. Isteri dia tak ada lah. Alhamdulillah, berletih tak ada. Seronok dia. 3 hari, 4 hari, 5 hari, seminggu tak ada. Allah, dia mula pening. Isteri tak ada pening tuan-tuan. Berletih tak ada, tak apa. Isteri tak ada pening. Saya pernah dulu ditukar ke Pulau Ketam. Pulau Ketam ni. Isteri saya duduk Penang. Saya tak balik sebulan. Pernah tak balik 2 bulan. Tak balik 2 minggu, tak apa lagi. Sebulan. Oh, aku tengok negro pun putih. 2 bulan tak balik, tengok kucing berseksi. Kan catwalk. Oh, ni. Isteri dia tak ada. Dia masukkan tali. Yang, abang sayang, yang peganglah tali ni. Dia tarik tak ada. Bila tak ada baru dia ingat. Wahai suami, bila isteri kita mati esok, kalau tengok baju dia, kita menangis dengan memori yang kita bina. Hebat isteri kita. Tapi agak-agak bila kakak mati esok, suami ingat tak? Dia kata, alhamdulillah, mati dah. Aku lama duk tunggu gajah ni.
Something wrong. Wahai abang, kalau abang mati so isteri ingat, alhamdulillah, dia tengok cawan yang kita minum, menangis dia. Agak-agak abang kita mati so cawan yang kita minum, isteri menangis tak? Ataupun dia ambil cawan tu simpan, menyampah aku tengok. Problem kita. Ni, dia masuk. Yang, dia buat nada sayung. Abang sayang yang pegang tali ni. Dia tarik. Tak ada juga. Dia masuk kali ketiga, dia tarik. Tarik berat. Alhamdulillah, isteri ku dah pegang, dia pun tarik. Tarik naik. Rupanya yang naik bukan isteri dia. Satu lembaga hitam. Penunggu telaga tu. Dia pun terkejut. Kenapa kamu naik? Mana isteri aku? Lembaga hitam tu, tuan-tuan, hantu. Dia cakap utara. Dia kata apa? Macam mana aku tak naik? Dia kata, baru ni ada seorang perempuan turun. Dia beletih. Aku nak duduk pun tak boleh. Dia kata. Perempuan beletih sampai jebon pun lari. Hantu lari, tuan-tuan. Wahai abang, kalau isteri beletih, abang lari tak? Kalau abang lari, maksudnya abang keturunan hantu tu lah. Abang buat tak tahu sudah. Dia beletih, dengar ya. Sebab psikologi kata apa? Orang lelaki ni, mulut dia hebat. Kalau telinga dia mendengar. Kita boleh ubah, tuan. Telinga kita dengar, dia cakap, kita dengar. Ya. Kemudian mulut kita, yang abang faham. Boleh abang bantu, ini psikologi. Try abang. Isteri kita marah kata apa? Ya, abang faham. Boleh abang bantu. Try. Ya, abang faham. Boleh abang bantu. Ini psikologi. Ni isteri kita ya. Ya. Itu problem kita. Bang, ubah. Kita ubah diri kita. Kita akan ubah isteri kita. Tapi kita tak ubah, tuan-tuan. Bila saya kata macam tu, dia menangis. Bila menangis, saya tanya, ya Allah, pengorbanan dia hebat. Sebab tu seorang isteri hebat macam mana, kita gunakan nada rendah. Bila suami kita marah, woi, masak belum? Belum lagi, bang. Oh, lemah terus kita. Ini kita, masak belum? Masak apa? Balik sekali dah. Hang penat, aku pun penat. Masak juga, masak. Ciao, tong. Dah siap. Bang, siap. Kawan tu tengah berak, naik balik. Terkejut. Sebab tu kita kena ubah diri kita. No, orang perempuan ni hebat, tuan-tuan. Ni, bang, ada apa bang? Terai, tuan. Suami marah, bang, ada apa bang? Lemah, tuan. Kita ni tuan-tuan orang perempuan, senjata paling hebat mulut. Tapi senjata paling hebat untuk memakan diri kita dan suami kita, mulut kita. Mulut orang perempuan. Tapi sebab tu kalau bolehlah kita mengaji agama ni, kita fahamkan benda yang tak elok, try ubah diri kita. Kita akan ubah suami kita. Mak kita nak ubah macam mana? Saya ada mak. Mak masih hidup. Umur mak saya 72 tahun. Ni saya nak datang ni. Jumpa tadi. Mak sihat ke? Mak saya kecil manis, darah tinggi 5 serangkai. Kan? 5 serangkai, darah tinggi, kecil manis, lemah jantung, buah pinggang. Satu lagi apa saya pun tak tahu. Kan? Gout. 5. Mak, ni orang utara cek nak pergi ceramah di Gombak. Bila hang nak balik? Kata. Dia orang ni siam. Dia cakap tu dek-dek lama tak jumpa. Dia cakap tu panjang belakang. Tahu kenapa? Sebab Mat Arif di Sukun. Bila nak balik? Lepas ceramah nak hidup hotel jap. Esok balik lah. Balik dia kata aku tak puas sihat ni. Dia kata kalau mati siapa nak tengok aku. Masya Allah mak, kami anak ramai. Kita ada 6 orang anak. Mak ada 6 orang anak. Cik orang nombor 3. Ni abang ada lagi. Dia kata dah hang duduk tengok aku seronok dah. Dia kata ni mak tu kan. Ni pegang tangan, cium tangan dia. Mak, kalau ada apa-apa bak kat ayah no. Ni sihat no belum? Nabi ni bawa kereta jangan laju. Dia kata haram aku bawa 180 tu kan. Bawa kereta. Alhamdulillah. Ni cium ni. Satu lagi tuan-tuan, kita ubah diri kita. Macam mana bang? Wahai abang, siapa ada mak, duit ada bagi. Jangan kedekut. Sebab rezeki tuan-tuan akan berlipat. Saya setiap bulan peruntukan untuk abang, untuk mak. Pernah saya cerita tuan-tuan dalam YouTube kan. Saya cikgu ni masa 20 ke atas tu, ni gaji nak dapat. Masa tu duit banyak lah. Bila 8, 9, masa tu naik motosikal lah. Gaji dah kurang lah.
Kan? Saya masa 89 duit tak ada langsung. Tak ada langsung. Dalam ni dompet saya ni ada 200 buat spare ya. Masa tu pergi rumah mak tuan-tuan, tak ada duit nak bagi. Kalau bagi tak ada belanja. Saya ambil duit tu. Nah mak, bagi yang 200 tu nak belanja lambat lagi ni seminggu lagi. Dia ambil. Hang ni tak ada duit ni. Saya ada mak, dalam hati tak ada apa. Mulut sebut ada, dalam memang tak ada langsung. Tak ada duit ni. Ambil balik ah. Dah. Ambil mak. Dia pun, hang tak ada duit ni. Ada, ambil mak. Mak belilah lauk apakah, ambil mak. Dia pun, ya Allah, kau bagilah ni dek-dek budak-budak. Dek-dek ni murah rezeki, ya Allah. Saya pun amin. Dalam hati, kalau dia bagi balik, aku ambil. Rupanya dia tak bagi, dia bubur tu. Terlepas lah saya. Tengok, tak ada apa lah. Tak ada duit langsung. Tak ada langsung ni. Tiba-tiba 4 jam, ada orang telefon. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz Abdullah Khairi kan? Ya. Ustaz boleh datang tak Teluk Intan? Kenapa? Ustaz tolonglah Ustaz. Datuk Dr. Harudin tak boleh datang. Ustaz ganti. Saya kata, bolehlah. Duit adalah minyak adalah bawa terus bayar tu apa semua sampai rupanya saya forum ganti Datuk Harudin. Forum pertama saya lah, yang kedua Datuk Dr. Zulkifli Al-Badriyo, sebelah lagi pula Datuk Abu Hasanuddin. Saya ganti Harudin, sebelah Hasanuddin. Saya din nampak pun tak ada. Allahu Akbar. Tangan macam ni menggigil ni. Ni Datuk Dr. Zulkifli, tuan-tuan bayang, kita nak forum, kita jenis lawak jenaka kan. Ni, mana ada lawak? Dr. Zulkifli lawak tak? Tuan-tuan yang dikasih dan rahmati Allah, kita kena bersyukur kepada Allah. Mampu ya kata kita nak buat lawak. Lah kali Datuk Abu Hasan pun tak ada lawak. Jadi saya pun panel pertama tak ada lawak. Sebab nak jaga ni ulama ni, kita pun fakta pertama, fakta semua. Fakta kedua, fakta ketiga, fakta. Bila fakta lah, Dr. Zulkifli dengar. Datuk Abu Hasan pun, fakta semua. Ni saya ceramah ni, aku bagi fakta macam-macam. Ada di kalangan tuan-tuan hangguk pun tak. Belagak lebih pada Dr. Zulkifli lagi. Hangguklah sikit tuan-tuan. Tokok ceramah kan. Dah habis round kedua, saya kata, boleh makan nampak? Saya pun buat lawak. Dr. Zulkifli gelak. Gelak macam bakal jenazah pun. Dia kan jangan gelak kan. Datuk Abu Hasan lagi gelak. Ni saya ceramah ni buat gelak daripada tadi sampai sekarang. Ada di kalangan kita gelak pun tidak. Nampak sangat menyokong tegar. Jangan marah saya. Tuan-tuan gelak lah sikit. Senyum sikit ke aja dia. Ni tension tu. Kalau kita ceramah orang senyum pun tidak. Tension tu. Tak percaya try lah. Abang Haji duduk depan. Dia duduk depan tu, dia buat macam tak ada jiwa. Ada, saya pernah baca khutbah kan. Ni, menangis semua ni. Ada seorang pakcik duduk depan. Kita jadi poin mati tuan. Orang lelaki ni jangan menangis. Tapi kalau dia menangis hebat lah. Kalau dia menangis, dia buat tengok atas. Air mata jangan jatuh. Hingus masuk dalam mulut dah tuan-tuan. Ni kan, Allahu Akbar tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah. Kat mana pergi dah tuan-tuan tadi? Bawa merata dah. Kat mana tadi? Lupa dah. Di mana? Ceramah. Tengok. Bagi. Lupa dah pergi merata lupa. Lepas habis forum tuan-tuan, biasalah orang datang jumpa, bagi satu sampul lah. Saya pun ambil sampul tu, bubur dalam poket, baliklah. Esok sekolah, pergi sekolah. Bila habis sekolah tu, ada perhimpunan pagi. Saya pun pergilah dekat kantin. Mama, mi goreng satu. Mama pun baru teringat, mi goreng apa? Duit pun ada. Mama, cancel. Kenapa Ustaz? Hari ni hari Senin, saya puasa hari ni. Puasa apa? Duit tak ada. Duit tinggal dekat rumah. Baru teringat, duit. Allah, pukul 2.30 habis sekolah balik. Pergi cari duit je lah. Buka-buka tengok, bagi kat mak 200 je. Tuhan bayar cash dalam masa 4 jam. Buka-buka dalam tu, tuan-tuan tahu ada berapa? 4,000. Malam ni jangan 4,000 lah. Agak-agak patut lah tuan-tuan. Macam faham itu. Psikologi bro. Sebab tu tuan-tuan, bang, kita ubah diri kita. Kita ubah mak ayah kita. Ni kita nak ubah orang.
Saya cerita baru ni kan, masuk dalam ni. Ada seorang apa nama menantu. Saya ceramah sampai pukul berapa ni? Sampai pukul berapa? 12. Agak-agak patut lah tuan-tuan. Tak makan apa lagi ni. Sikit lagi boleh no? Boleh no? Sikit-sikit insyaAllah. Okay? Tak apa, kalau rasa tak puas panggil lagi. No? Ada seorang menantu tuan-tuan. Menantu ni dia nak ubah ayah dia. Dia nak ubah bapak mentua dia. Menantu ni seorang yang baik. Macam mana dia nak ubah ni tuan-tuan? Dia datang jumpa saya, Ustaz. Kalau Ustaz boleh bawa bapak mentua saya ni, Ustaz hebat. Bapak mentua dia ni meja besar tahun 60-an. 60-an besar. Tak cakap Melayu. Dia ni keturunan Patan. Tahu Patan? Pakistan ni, Patan. Oh, segak tuan-tuan. Dia kata kalau Ustaz boleh bawa bapak mentua saya, hebat. Menantu ni, Alhamdulillah saya dah tarbiyah isteri saya bagus. Bapak mentua saya ni Islam liberal. Tahu tak Islam liberal? Semayang tak penting. Isteri dia tak pernah pakai tudung. Dia kata apa? You no need to wear a hijab if I'm still alive. Tak payah pakai tudung. Selagi mana aku hidup. Bini dia tak pernah pakai tudung. Mak mentua dia tak pernah pakai tudung. Maksud dia tak semayang. Dia kata, Ustaz tolong Ustaz. Ustaz ceramah. Boleh bawa mak mentua saya pergi umrah. Ustaz hebat. Saya kata bawa. Jadi mak mentua ni pakai tudung. Semata nak dengar ceramah saya. Saya ceramah di Masjid Ulu Kelang. 3,000 orang. 3,000 orang. Bapak ni mentua dia duduk di luar je. Duduk. Meja ni. Mak ni masuk dalam. Saya ceramah 3 jam. Semua menangis. Bapak mentua dia tak menangis. Mungkin tak faham kot. Sebab saya cakap Melayu, dia cakap orang putih. Habis ceramah, dia datang belakang. Ya, dia kata, Ustaz, meja tu datang. Saya dalam hati, ya Allah, aku nak cakap orang putih ni. Lama dah tinggal kan. Datang. Ustaz, you are very good speaker. Dia kata, kamu penceramah hebat. I think for the future, you become a YB. Dia kata, masa depan esok, kamu YB. Yang berhormat. Saya kata, I don't want to be a YB. I want to be a ustaz. Dia kata, why? Saya kata, if I'm a YB, big problem. Dia jadi ustaz, betul tak? Jadi ustaz, pergi restoran. Makan-makan, orang bayar. Betul tak? Ni, tadi saya singgah dekat Seri Gombak tadi. Makan. Tokek kedai tu. Datang. Ustaz! Tokek kedai. Kenal saya kan? Ya, Ustaz, selfie boleh tak? Saya pun boleh. Dalam hati, free pula. Dia pun ambil gambar apa semua. Nak pergi bayar. Ustaz, hari ni saya belanja Ustaz. Saya kata, kenapa belanja? Saya duit saya bawa ni, saya nak bayar. Dia kata, tak apalah Ustaz. Belanja Ustaz. Saya kata, abang belanja saya makan jadi tai. Abang belanja saya, abang dapat pahala di akhirat. Abang untung, saya rugi. Dia kata, bukan selalu. Ni, saya datang ni, apa lagi ni? Lepas ni siapa nak belanja? Pahala akhirat tu. Kalau jadi YB macam mana? Masuk, kira semua tu. Saya. Biar jadi ustaz, dia kata, you are very good speaker lah. Dia kata, your brain are very good lah, dia kata. Okay ustaz. Ni, bapak mentua dia, I want to follow you. Bila kata, I want to follow you, menantu dia. Alhamdulillah. Dia pun angkat tangan. Alhamdulillah. Saya kata, okay Major, we want to depart from here. Bagi tahu semua. Okay, never mind. Tuan-tuan bayang, tuan-tuan, ni Islam liberal. Saya bawa masuk Masjidil Haram, masuk duduk depan Kaabah. Saya bagi tazkirah ni. Semua jamaah menangis. Major ni tak menangis. Dia tengok selamba je. Tuan-tuan bayang, tak menangis. Habis tawaf, bawa depan Kaabah. Saya bagi tazkirah. Kemudian sembahyang, bagi lagi. Tak menangis dah. Kerah sungguh hati dah. Kemudian tahlul, saya doa lagi, ya Allah, kau jadikanlah ya Allah rambut yang ku gugurkan ini seperti mana gugurnya dosaku ya Allah di hadapanmu ya Allah. Orang lain menangis, dia tak menangis. Tapi bang, hidayah milik Allah. Saya bawa di Jabal Rahmah. Itu nak kata Jabal Rahmah. Di Jabal Rahmah tu, ni menantu dia kata, Ustaz, kalau lah Major boleh menangis kali ni Ustaz, ni kita nak balik ni. Ustaz hebat. Ni cabar saya. Saya dalam hati, ya Allah, macam mana nak buat bagi menangis ni. Saya tengok, mesti tackle dia dulu. Ni ramai jemaah ni, dia kata 200 orang. Saya tackle Major ni dulu. Major, where is your wife? Dia tunjuk wife dia. There. Saya kata, come on, call your wife to hug you. Panggil isteri peluk. Darling, come. Isteri dia pun datang. Come on, auntie, hug your husband. Bini dia peluk. Bila peluk tu, saya tanya dia, Major,
How many years you have been married with your wife? You have been married with your wife. Berapa tahun dah kahwin? 50 years. Jawab dengan angkuhnya. Saya tanya Major, how many time you say to your wife that you love her? Berapa kali kamu sebut kamu sayang dia? Never. Saya kata, come on Major, in front of me, just only one word I want to hear. I love you. Bila kata I love you, satu perkataan dia depan saya, satu, I love you, dia pun pegang isteri dia. Kali, I love you. Dia menangis. Bila menangis, saya pergi kat telinga dia dalam bahasa Inggeris, bro. Aku cakap, aku pun tak faham. Major tu menangis. Dalam hati, apa aku cakap? Menangis. Habis-habis, menantu lah. Habis-habis tuan-tuan, rupanya tangisan itu tangisan terakhir. Lepas tu jumpa dia menangis. Nak balik tuan-tuan tawaf wida, dia menangis. Sampai di airport, dia peluk saya menangis. 40 hari tuan-tuan, dia pergi ziarah anak dia di Singapura. Dia meninggal di Singapura. Rupanya tuan-tuan, tangisan itu tangisan terakhir. Mungkin Allah ampun dosa dia, kita tak tahu. Sebab hidayah milik Allah. Kerana apa? Kerana menantu. Ni menantu ubah diri, dia ubah pak mentua dia. Bang, kakak, ubah diri kita. Kita hijrah, ubah diri kita. Kita akan ubah anak kita. Tuan-tuan nak ubah anak tuan-tuan, semayang tak tinggal. Tuan-tuan semayang, tuan-tuan jaga. Anak akan jaga semayang. Tuan-tuan rajin baca Quran, tak payah suruh. Anak tuan-tuan akan baca Quran. Saya ada 6 orang anak. Anak saya hafal Quran semua. Nantu saya pun hafal Quran. 6 orang. Macam mana? Saya belajar juga untuk hafal Quran. Saya dulu engineering. Electrical engineering. Bukan ustaz. Master saya psikologi, PhD psikologi. Saya mengaji agama umur 26 tahun, tuan-tuan. Belajar agama semula, ambil ijazah 2. Ambil pula ijazah dalam pendidikan Islam. Mengaji agama balik. Tuan-tuan, macam mana? Kita ubah. Macam mana? Kita nak agama. Anak nak agama. Anak saya yang sulung 23 mengaji UAE, hafal Quran. Baru ni ada cerita, tuan-tuan, ada seorang pemuda datang direct macam ni. Ustaz, saya suka anak ustaz. Dia kata, apa ciri kamu? Saya hafal Quran. Saya kata, duduk. Soalan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Sambung. Dia pun sambung. Soalan kedua. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Ulang, sambung. Dia ulang, dia sambung. Soalan ketiga pun dia sambung. Okey, ambil anak saya. Datang ni bawa keluarga. Ustaz, berapa ustaz? Orang utara, berapa anak kira? Kita kira apa? Pakai kalkulator? Dah kira, belanja. Tak ada belanja, mas kahwin sudah. Tak ada. Tanya pula. Okey, kalau dah tanya, bagi Mercedes sebiji, banglo, kapal terbang satu. Dah tanya sangat. Orang bagi mas kahwin sudah lah, terima. Alhamdulillah ustaz. Bagi ke. Datang pula baru ni seorang anak muda. Ustaz, saya suka anak ustaz yang nombor 2. Dia dah apa ciri kamu? Hafal Quran. Duduk. Soalan pertama. Tabarakalladzi. Aku tahu yang tu ya. Aku ulang hak tu, alamak. Dia pun sambung. Soalan kedua pun dia sambung. Soalan ketiga pun dia sambung. Soalan keempat dia baca, suruh saya sambung. Aku tak boleh sambung. Saya bukan hafal Quran. Dia kata, okey, ambil anak saya. Ni anak saya yang ketiga. Siapa nak sambung? Baru ni ceramah di Johor, ada seorang imam gigi satu. Saya sambung boleh. Dia kata mampu. Agak-agak patutlah tuan-tuan. Umur 70 saya sambung ni. Nanti jumpa saya bapak. Agak-agak patutlah tuan-tuan. Sebab tu sebenarnya tu. Bang, kakak, ubah diri kita. Kalau kita baca Quran, anak kita pun baca Quran. Anak saya 6 orang baca Quran. Alhamdulillah tuan-tuan. Tenang hati bang. Kita ubah diri. Ni kalau kita puasa pun tidak. Kita nak suruh anak kita puasa. Tak boleh. Kita isap rokok. Ni saya ada pelajar. 30 orang mak tapi saya. Mak tapi sukan. Saya kata, siapa di kalangan kamu bapak isap rokok? Angkat tangan saya puang. Saya tanya adik, siapa bapak dia isap rokok? Angkat tangan. Takut. Angkat lagi pak dia bagi. Siapa pak dia rasa apa? Angkat lah. Aiman lagi. Mustaqim tak? Tak. Siapa mak dia rasa apa? Tu lagi taruh lah tuan-tuan. You know? Ni. Sebab apa tuan-tuan? Anak kita nak bagus. Tiba-tiba datang. Tak, anak saya isap rokok. Bapak isap apa tak? Isap. Macam mana nak buat? Bang, ubah diri kita bang.
Ubah diri, kita akan ubah anak kita. Kita akan ubah bapa mentua kita. Kita akan ubah menantu kita. Ni tidak kita nak ubah orang tapi diri kita tak ubah. Tak boleh bang. Hijrah bang. Hijrah bang. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih dari rahmat Allah 5 minit. Ya, boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Tak lapar lagi. Tadi makan biusuk ya. Dia belanja biusuk. Kalau belanja nasi dia tak abang tak nak belanja. Tidak kita makan nasi ya. Silap tuan-tuan makan biusuk dia belanja. Murah kan? Ni lepas ni ada nasi tak? Tak ada kah? Ya buang kata tak? Ada abang kita, abang Syahrul kita ni tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dikasih bang, perubahan dalam diri. Sebab tu nak ubah macam mana? Dia ada ujian macam-macam. Di antara ujian yang paling hebat ialah keduniaan yang kita ada. Di antaranya rezeki kita kena berkat. Tuan-tuan tak boleh ubah diri. Rezeki kena berkat. Berkat tu apa? Berkat ni maksud dia kita redha apa yang Tuhan bagi, dia akan datang keberkatan. Macam mana? Rezeki kita 400 saja, tapi kita redha berkat. Faham tak? Gaji kita 4,000 tapi tak cukup, hilang keberkatan. Gaji 400 ya, tapi cukup. Orang makan, kita makan. Orang ada kereta, kita ada kereta. Itulah keberkatan. Isteri kita tenang lah, kita tengok muka isteri kita. Sebab tu Nabi kata apa? Al-ahya, siapa orang yang paling baik? Orang yang paling baik ialah bila kamu lihat dia, kamu ingat Allah. Isteri kita tengok, ingat Allah tak? Tengok bini kita. Dulu. Tengok, buat dalam bentuk ni pun faham. Tapi walaupun besar, kita tengok dia ingat Allah. Dulu aku teruk, isteri aku bentuk aku. Ni tengok suami dulu. Allah, dulu suami handsome, betul tak? Ni, dulu handsome. Dulu handsome, bulu ketiak bawah ni. Sekarang tu dia bulu ketiak. Kan? Tapi kita tengok suami kita ni, kita ingat Allah. Dulu aku teruk, suami kulah yang didik aku pakai tudung. Itulah keberkatan. Kereta kita, alhamdulillah, dulu KE 20 ya. Saya dulu KE 20. Bila start tu, geran pun nak kena tukar dah tuan-tuan. Masa tu pernah jadi imam lah. Ya. Sampai kat kereta masjid, dekat masjid parking tu, mati. Balik tak payah start. Semua tolak. Tapi berkat bang, berkat walaupun KE 20, berkat. Tapi ingat, anak ada 6 orang tapi tak tenteram, hilang keberkatan. Tapi anak kita seorang saja tapi tenteram, itu berkat. Tapi ingat, berkat ni akan hilang apabila kita buat maksiat. Dalam rumah kita Quran baca tapi gambar lucah pun tengok juga, hilang berkat. Hilang berkat. Dalam rumah kita beli benda yang elok tapi datang daripada benda yang haram, hilang berkat. Ni dalam rumah kita, isteri kita alhamdulillah bagus tapi tudung tak pakai, hilang berkat. Jangan buat maksiat bang, hilang keberkatan. Yang pertama keberkatan, yang kedua apa? Carilah redha Allah. Buat kerja cari redha Allah. No, redha Allah macam mana? Kalau aku buat ni Allah suka tak suka? Kalau Allah suka, jangan kira apa orang kata, kira apa Allah kata. Saya baca khutbah, orang kut bawah saya. Tapi dalam hati saya, orang suka tak suka aku kena habaq. Duk dah memang. Kadang-kadang dia pun lena. Hei! Jangan lena! Ada orang marah. Tengok muka pun tahu. Duduk atas kita nampak. Kita duduk atas kita nampak semua. Duduk atas kita nampak. Ada muka macam jebon. Ada macam-macam. Ada tak senyum. Ada tak tahu tuan-tuan. Tapi kita habaq. Pernah berlaku tuan-tuan, saya cerita tentang tu. Hudud. Cerita tuan-tuan. Ada seorang tegur saya dalam khutbah. Saya kata kita orang Islam kena laksanakan hukum Allah. Ini hukum Allah untuk orang Islam. Tak kira mana parti. Angkat tangan seorang. Ustaz, hudud apa? Kapal sen pun tak suka. Dia tegur saya. Saya kata abang tegur saya dalam khutbah. Abang lara hari ni. Dia angkat tangan. Orang Penang lara mampuih ni. Mampuih saja. Orang Penang ni memang mampuih. Tak percaya tuan-tuan tengok. Kalau kahwin orang Penang, bangun pagi. Letih nak mampuih. Tapi tak mampuih pun. Betul tak? Lepas tu lapak. Lapak nak mampuih. Lapak nak mampuih. Tapi tak mampuih. Lepas tu makan-makan. Kenyang nak mampuih. Kenyang nak mampuih. Lepas tu dah kenyang mengantuk. Mengantuk nak mampuih. Maksud dia memang mengantuk suruh lah. Lepas tu tidur. Memang mampuih. Tidur mampuih terus. Biasa orang utara dia biasa. Kadang-kadang mesyuarat. Lagu mana? Saya ada pengetua seorang. Ni kita ni perempuan nak buat ni lagu mana? Ni kalau selesai ni lagu mana? Ni lagu mana? Lagu mana? Ada seorang tu orang Johor angkat tangan. Ni Puan Najah saya nak tanya, kita nak nyanyi lagu apa Tuan Najah? Lagu mana? Lagu tu biasa. Mampus tu biasa. Jangan kata kasar. Biasa. Muka macam jebon.
Dia tegur saya. Ni, kapal seng pun tak suka. Dia kata kamu dah lama dalam seng pun tak suka. Dia kata kamu dah lama dalam Jumaat kamu. Mampus dia. Saya kata abang tegur saya alhamdulillah. Tapi saya nak bagi tahu. Misalan bandingan macam ini. Ada seorang postman. Dia nak hantar surat rumah Cina. Sampai rumah Cina dia bawa surat. Tiba-tiba ada seekor anjing. Anjing menyala. Postman terkejut, postman lari, anjing kejar, postman gigit punggung postman. Biasa kan, anjing menyala, gigit punggung postman, itu biasa. Tetapi ada seorang postman pergi rumah Cina, ada seekor anjing, anjing menyala, postman menyala. Anjing terkejut, postman kejar anjing, gigit punggung anjing. Itu pelik. Betul tak? Anjing menyala gigit punggung postman biasa. Ini postman gigit. Saya kata, kalaulah orang bukan Islam menyala hukum Allah, itu biasa. Sebab dia bukan Islam. Tetapi kita yang nama Abdullah Muhammad menyala hukum Allah, ini luar biasa. Senyap dia. Senyap dia. Bila dia senyap, dalam hati saya, rupanya yang tegur saya tu 3 line bro. Dia bawa geng dia 30 orang. Saya semayang tu menggigil ni, lu ingat 3 line, ya Allah. 3 line. Mayang sama tuan-tuan, tensyuk ni. Habis tu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa tuan-tuan, jawatan kuasa masjid belah habis. Tak tunggu semua. Biar kat saya. Saya kata mati lah saya ni. Bang, hidayah milik Allah bang. Rupanya yang segur tu, dia tunggu depan pintu. Saya tengok, saya kata apa nak jadi pun 30 orang, aku seorang. Tangan 2. Pokoknya 2 boleh. Pum, pum. Yang 28 lagi mampu aku pum. 2 boleh lah. Pum. Rupa-rupanya hidayah milik Allah. Saya pergi-pergi. Dia cium tangan saya. Ustaz, baru saya faham Ustaz. Saya orang Islam Ustaz. Takkan saya nak tolak ni hukum Allah. Tengok. Dengan khutbah lah. Semua pakat salam-salam tuan-tuan. Sampai kat pintu. Saya tekan tot-tot. Pakat buka pintu. Saya masuk-masuk tutup pintu. Ustaz belah terus tuan-tuan. Tunggu apa lagi. Bala dah selesai. Nak bagi tahu, tengok, jangan kira apa orang kata, kira apa Allah kata. Ni Mahat Tafi yang kita buat ni tuan-tuan. Dulu orang kata, nak cari dana macam mana? Tidak. Boleh ke? Tapi alhamdulillah boleh terbina macam ni. Tuan-tuan boleh bayang tak? Ni, boleh bayang tak tuan-tuan ni? Dengan surau, ada akaun dengan Mahat Tafi. Boleh bayang tak? Siapa nak bagi? Macam tu saya buat Mahat Tafi. Duit ada tuan-tuan dalam ni. Dompet saya 500. Nak buat Mahat Tafiz 5 juta. 500 ya. Orang panggil mesyuarat ni. Ada tuan-tuan datang kuasa ni, saya orang kampung. Datang pakai kain melekat ya. Baju pun pagoda mesyuarat. Ni saya nak buat Mahat Tafiz sukan 5 juta. Pakai kain melekat. Spender garanti tak pakai lah. Ni gelak apa? Cuba selak tengok sama ni. Yang pakai kek, abang gelak tak pakai apa. Pakai kek ni jarang pakai sepeda. Mesyuarat. Nak buat macam mana? Saya kata saya nak buat Mahat Tafiz 5 juta. Tapi ada seorang ayah saya. Khairi buat. Walaupun aku tak ada duit, aku sokong. Ayah. Aku sokong dia kata. Buat dia kata. Alhamdulillah saya ditukar ke Pulau Ketam. Hari kedua saya lancar kutipan derma. Tahu tak di mana? Di Masjid Shah Alam. Kemudian balik seminggu, ada lebih kurang 16,000 tuan-tuan. Saya bagi tahu pak saudara saya. Ada 16,000 Pak Ngah, macam mana? Naik 1 tiang. Dia naik 1 tiang. Orang datang, mana Mahat Tafiz tu? Betul ke Ustaz? Dah duit banyak tu nak buat macam mana 1 tiang? Kemudian saya buat forum. Tiang 1, forum. Forum tuan-tuan, Ustaz Aslin, saya, Ustaz Sapidin. Sapidin Kelang. Malam tu kutipan derma dapat 32,000. Seorang makcik bagi rantai emas 16,000. 32 campur 16, 48,000. Rantai tu saya buat titi. Makcik tu pun dah meninggal. Dia kata Ustaz nak rantai ni, Ustaz nak buat apa? Saya kata saya buat titi orang akan lalu. Dia kata alhamdulillah saya dapat pahala selagi mana titi tu orang lalu. Sampai sekarang titi tu dia elok. Buat daripada batu. Allahu Akbar. Kemudian buat bis. Daripada 32,000 buat bis apa semua. Kemudian alhamdulillah ceramah di Selangor. Orang Selangor yang banyak menolong. Sebab tu tak biasalah.
Orang Selangor lah tuan-tuan. Saya ceramah Ramadan. Masa tu tuan-tuan dapat 500,000. Ramadan. Sebulan saya duduk di Selangor. Lancar betul-betulnya. Dapat 500,000 juta. Balik buat satu dewan punya besar. Dewan tu ada 4 gelanggang badminton. Kemudian dah buat dewan. Bumbung tak ada duit. Dewan ada, bumbung tak ada. Buat forum tuan-tuan. Buat forum. Saya kata tuan-tuan tengok. Kita buat. Alhamdulillah ada kemah. Ni bumbung kita ni. 200,000 lebih. Ada seorang angkat tangan. Dia tak lepas jumpa saya. Dia kata, Ustaz, bumbung ni 200 lebih. Saya boleh buat 120,000. Saya kata, 120,000? Nampak tak dekat Terengganu? Ada satu stadium. Hang boleh percaya lah. Ustaz, saya bawa barang. Ustaz ada berapa? Saya ada 60,000 ya. Ustaz, bagi kat saya 60,000. Saya beli barang. Saya letak barang di sini. Saya akan welding. Ustaz tengok tiang dia macam mana. Dia bawa barang dengan 60,000 dah ada. Harga ada 120. Dah 60,000 ni macam mana nak buat? Allah Akbar pening. Alhamdulillah dia buat depan saya. Ni. Buat dekat 2 bulan. Cukup. Kemudian bawa kren. Kren angkat. Letak atas bangunan. Bergegar bangunan. Orang kampung kata, tu dia lah. Buat tak ikut structure betul. Mana nak ada duit kan Mahathir ada duit satu tiang. Ada satu tiang. Sambung-sambung. Mana ada plan. Letak. Saya panggil engineer datang semua. Cek. Dia kata, Ustaz, tiang besar ni takkan keban. Memang dah letak belum ikat. Orang kata, tu dia lah buat. Tak ikut keban. Duit derma orang kata kita. Saya kata, tak apa. Katalah. Aku nak buat juga. Ni kena semangat betul-betul. Ni adik ni mengaji hafal Quran kena semangat semua dia. Tidak tak hafal tadi. Kena semangat semua. Alhamdulillah dah letak semua. Ikat-ikat tak bergegar. Bubuh. Saya buat forum, pasang shilling. Alhamdulillah sekarang dewan tu 1.3 juta. PA sistem saja tuan-tuan ni baru ni bubuh 500,000, setengah juta. PA sistem. Hello. PA tu bila azan Allahu Akbar. Sedap tak? Tengok siapa azan. Ni bergegar ni. Tuan-tuan, PA sistem saja. Ni laser pun ada. Orang datang ni, Ustaz ni saya bawa ni kain nak gantung. Saya tak payah. Bagi thumb drive lah. Tutup dia keluar daripada belakang. Teknologi. Kita ada laser. Baru ni saya jadi pengurusi. Ni kita pakai tu, telinga punya. Orang bagi tahu, Ustaz ada kunci hilang. Saya kata tak payah pakai laser. Laser tunjuk PCQ, kunci hilang. Dia tunjuk. Orang baca. Kunci hilang. Mahathir. Sekarang ni tuan-tuan buat gelanggang futsal 420,000. Gelanggang futsal 5 star ni. Kita ada kolam renang Mahathir. Ni adik pergi tengok Mahathir ada kolam renang. Pelajar saya umur 12 hingga 15. 4 kali belajar boleh berenang. Adik boleh berenang tak? Boleh adik? Mampu hang tak boleh berenang. Boleh berenang. 4 kali aja, semua 10 kali boleh berenang. Bukan berenang, dia berenang ikut. Kuat lentang, kuat dada, kuat kupu-kupu, kuat apa kuat boleh lah. Orang kata apa nak buat ni? Bang, boleh main sukan, otak pintar. Ada seorang baru setahun 30 juzuk hafal. Keluar dah, kita hantar pergi Surabaya. Satu kawasan tuan-tuan pondok, kita nak bagi tahu ni kalau boleh kita deal dengan duit. Satu pondok tuan-tuan dekat Surabaya, kawasan kampung tu semua cakap Arab. Di pelajar kita duduk di situ 2 bulan, boleh cakap Arab, boleh tulis. Kemudian balik. Ada satu kampung lagi di Surabaya, semua cakap orang putih. Dah masuk tukang kebun. Tukang kebun cakap orang putih. Jadi duduk situ kena cakap Inggeris. Dia akan boleh cakap. Balik boleh bahasa Arab, bahasa Inggeris. Kemudian ambil SPM. Lepas tu ambil Pak Senawi. Universiti mana boleh masuk. Tapi nak jadi engineer tak boleh nak jadi lain insya-Allah boleh. Ni kita ada target dia. Sebab tu adik hafal Quran adik. Nak hafal bukan senang. Tapi boleh hafal kena bagi ingat. Sebab tu ujian cukup banyak. Tapi ingat, jangan kira apa orang kata, kira apa Allah kata. Hebat kita. Sebab tu tapi ni alhamdulillah hebat. Tanah dah tak. Ini saja tak ada lagi tanah dah. Tak ada tanah. Biasalah sini kan mahal kan. Tapi tak apalah ada 2 tingkat. Saya di wakaf 7 ekar. Tanah 7 ekar, tanah saja 7 juta. Ni diberi blok ni tanah ni dekat Kuang. Ada orang wakaf pula 1 ekar, 1.3 ekar. Tanah tu 1 juta lebih nak buat Mahathir untuk saya. Saya nak buat. Ni kemarin ada orang ni telefon biji terah tu, suruh buat pula Mahathir biji terah yang tu 3 ekar.
Kita nak buat cawangan-cawangan, tuan-tuan, pusat kecemerlangan Al-Syafi'i. Main dia di kampung saya. Tuan-tuan pergilah, bawa ni, tuan-tuan kuasa ni bawa ni, pergi. Sana ada chalet. Boleh duduk 200 orang. Chalet, tuan-tuan, chalet elok lah. Ada kolam renang apa semua, boleh main badminton, boleh main futsal. Ada kuda pun boleh. Orang tak pernah buat. Pergilah, kalau anak remaja apa nak pergi lawan futsal dengan kami. Nak lawan badminton pun boleh. Anak-anak saya tu. Anak Tafiz ni boleh main badminton macam ni cowok tu. Oh, yang bergelak apa? Saya main kalah dia. So, baru ni Persatuan Mak Tafiz seluruh Malaysia, Permata, buat sana, kemudian buat pertandingan badminton. Dia orang Johan, satu Malaysia ni. Umur 12 tahun. Jumping smithnya. Try tengok. Kalau bawah Lincong Wei tak payah bawah lah. Sebab tu ingat apa, jangan kira apa orang kata, kira Allah kata. InsyaAllah tuan-tuan kita akan hebat di dunia, hebat di akhirat. Jadi saya setakat itulah ceramah saya, hampir dekat sejam lebih dah. Mohon maaf jika ada silap dan salah. Tahniah kepada Mak Tafiz di Muslim Care yang sudi hadir abang kita. Dan tuan-tuan yang sudi jemput saya, insyaAllah tuan-tuan bagilah sumbangan apa lagi yang ada untuk Mak Tafiz ni. Nampak dia hebat lah kan. Sebab pembangunan ni agak teratur lah, sebab dia orang ada duit. Kami ada 16,000 satu tiang, 16,000 satu tiang. Dia ada sengit macam tu, ada macam tu. Tapi Alhamdulillah elok lah tuan-tuan. Jadi siapa yang nak bantu Mak Tafiz saya, Taman Kutik Derma, tuan-tuan ada satu produk Mak Tafiz namanya As-Safa Gel. Orang petikai tuan-tuan, bubuh air 30 juzuk. Memang buat sungguh, tak percaya tanya pengeluar tu. Dia ambil betul tak betul. Orang nak hantam kita ikut suka. Tapi Alhamdulillah produk tu laris tuan-tuan. Hampir dah jual dekat 100,000 kotak dah. 100,000 lah, 100,000 lah. 100,000 kotak dah. Jadi siapa yang nak, makcik-makcik yang sakit lutut bagus. Abang sakit lutut, sakit sendi, sakit kepala bagus. Sapu je. Siapa yang semayang kan, duduk ya, sapu boleh berdiri. Kemudian turun masuk kubur terus. Payah sangat kan. Bawa aja. Nah, siapa nak boleh dapat dekat kereta tepi tu, harga dia RM25. Selalunya RM26, 90 sen, RM25. Bantulah tuan-tuan, itu cara dia. Jadi kita ucap terima kasih yang baik daripada Allah, yang lemah daripada Barisan Nasional. Allah silap sebut. Kita jumpa lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.